dari jam 10 pagi dan slot kedua akan diteruskan pada 11.30 pagi oleh Dai Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam program pembangunan asnaf pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar mahasiswa diploma UTM semester 2 2021-2022 kerana dapat sama-sama meluangkan masa pada hari cuti. Walaupun ada setengah yang mungkin keberatan untuk masuk ke majlis ini kan. So alhamdulillah lah sama-sama kita dapat insya-Allah menimba sedikit ilmu daripada perkongsian yang bakal disampaikan. Uh, Sebelum kita mulakan majlis, saya ingin menjemput Timbalan Pengarah Pusat Islam IPM Kuala Lumpur, Dr. Fatih bin Yusof untuk menyampaikan kata alun. Silakan Dr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh Dr. Jelas. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Tidak Alhamdulillah. Pertamanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita mengadakan satu program pada hari ini iaitu program yang kita adakan khusus untuk asnaf, program pembangunan asnaf. Dan yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita yang sudi hadir bersama-sama menjayakan program kita pada hari ini iaitu yang pertamanya Puan Ainin yang saya percaya mempunyai pengalaman yang cukup banyaklah untuk memberikan panduan dan juga nasihat kepada pelajar-pelajar dari sudut bagaimana untuk menguruskan keuangan dan juga merancang keuangan yang cekaplah di dalam kehidupan, bukan sahaja sebagai seorang mahasiswa tetapi juga untuk perancangan keuangan pada masa hadapan lah. Dan saya percaya aspek ini satu aspek yang penting kerana anak-anak pelajar merupakan harapan kepada keluarga untuk bukan sahaja membina kemampuan diri tetapi juga memberikan sumbangan yang sangat bermakna kepada keluarga serta masyarakat seluruhnya. Dan juga saya nak ucapkan juga terima kasih kepada penceramah yang akan mengisi slot yang kedua iaitu Dai Syafiqah yang sudi bersama-sama memberikan perkongsian sebagai usaha untuk memberikan semangat kepada pelajar-pelajar dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pelajar. Sebenarnya zaman belajar ini merupakan satu zaman yang sangat-sangat bermakna dan penuh dengan kenangan. Anak-anak pelajar sekalian kena ingat walaupun kita berada di alam mahasiswa ini mungkin selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun sahaja, tetapi memori sebagai seorang mahasiswa ini akan terus berkekalan sampailah kita tua, sampai kita bekerja. Dan rakan-rakan yang kita kenal waktu kita belajar inilah yang akan menjadi rakan kita dalam tempoh jangka masa yang panjang yang akan kita kenang dalam masa yang sangat panjang. Jadi sebab itulah gunakan peluang kita di universiti ini sebaik mungkin untuk kita menimba ilmu
dan juga mencari pengalaman. Pengalaman bukan sahaja di bilik kuliah. Bilik kuliah ni kalau mutakhir ni dalam 2-3 tahun ni bukan bilik kuliah sebenar kan. Bilik kuliahnya adalah skrin. Jadi sebenarnya pengalaman kita ni tak boleh kita nak harapkan daripada skrin saja. Kalau boleh luaskan pengalaman melalui interaksi dan juga melalui pengurusan. Terlibat dalam persatuan, terlibat dalam program-program kebajikan, sukarelawan dan sebagainya. Itu sangat penting waktu kita berada dalam tempoh sebagai seorang pelajar. Kami di Pusat Islam ni akan berusaha untuk memberikan bantuan, dorongan, bimbingan kepada pelajar-pelajar sekalian. Termasuk juga khususnya lah dari sudut bantuan dari unit zakat ini. Alhamdulillah bersama-sama kita saudara Nashri yang sangat aktif memberikan bantuan dan juga menguruskan soal zakat ini, dan juga pegawai zakat iaitu Ustazah Syahrina dan juga tim zakat yang lain, Puan Suhani dan juga yang lain lah, yang banyak sebenarnya menggerakkan usaha-usaha zakat ini dengan satu hasrat untuk membantu pelajar-pelajar. Sebenarnya tim zakat ini bukan sekadar bekerja memenuhi KPI, Key Performance Indicator, tetapi benar-benar bekerja atas jiwa untuk membantu pelajar dan juga meluaskan dakwah zakat ini, iaitu meramaikan lagi pencarum-pencarum ataupun pembayar-pembayar zakat ini. Jadi ini satu jihad yang sangat penting dan alhamdulillah melalui peningkatan jumlah caruman zakat yang diusahakan itu, kita dapat meningkatkan kadar bantuan kepada pelajar-pelajar. Kalau dahulu umpamanya kita hanya dapat bagi sebanyak 700 sahaja untuk bantuan sara hidup. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat naikkan kepada RM1,000. Ini satu perkembangan yang sangat positif sebab kita tahu bahawa bebanan ekonomi negara dan juga dunia ini sangat berat. Jadi alhamdulillah dengan cara ini kita berharap dapat meningkatkan sedikitlah beban keuangan keluarga dan juga pelajar-pelajar. Kita harap sangatlah pelajar-pelajar menggunakan setiap sen duit yang diterima itu sebagai satu nikmat dari Allah SWT dan juga sebagai satu amanah daripada mereka yang mengeluarkan zakat. Jadi dengan harapan supaya dimanfaatkan untuk tujuan belajar, untuk tujuan kebaikan, untuk tujuan memenuhi keperluan-keperluan asas, bukan untuk sesuatu yang hiburan, lara dan sebagainya. Itu adalah amanah yang sangat penting untuk kita gunakan duit itu sebaik mungkin. Begitu juga bantuan yang melibatkan yuran tertunggak. Kalau sebelum ini kita hanya dapat bagi sebanyak 1,000 sahaja, tetapi alhamdulillah kali ini kita dapat keluarkan sebanyak RM1,500 kepada setiap pelajar. Alhamdulillah. Jadi harapan kita begitulah. Kalau boleh kita dapat membantu pelajar-pelajar ini, termasuk juga ada pelajar yang mengalami kesukaran, kesusahan yang khusus, musibah dan sebagainya, boleh kita bantu juga berdasarkan case by case. Jadi pelajar-pelajar jangan takut, jangan risau untuk mendekati pusat zakat, unit zakat. Jika sekiranya kesukaran, kesulitan tu memang genuine atau memang benar-benar wujud, maka insya-Allah kita akan bantu insya-Allah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang terlibat, termasuk juga kepada pelajar-pelajar yang ada ni. Alhamdulillah saya ucap terima kasih dan juga tahniah kepada yang menyertai ini dan juga kepada urustia, dan sekali lagi kepada penceramah-penceramah yang sudi untuk menyampaikan ceramah, iaitu Puan Ainin Sofia dan juga Da'i Syafiqah daripada Darul Maghrifah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan doa, mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang terbaik. Saya rasmikan program pembangunan asnaf untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih di atas ucapan Timbalan Pengarah Pusat Islam Dr. Fatih bin Yusof sebentar tadi. Jadi para pelajar sekalian diharapkan dapat sekali lagi memberi kerjasama sebab kita tengok kat sini masih tak ada seorang pun lagi yang buka kamera kan. Tak seronok lah kalau kita nak mula majlis macam ni. Nak juga kenal pelajar-pelajar ni. Abdul Ghafur, Abu Talib, Adina, Mahazir, Auni, Hafi. Calon kita pun dah nak masuk ni. So kalau boleh buka kamera lah yang ada ni. Okey, penceramah kita yang pertama pun dah masuk. So tanpa kita melengahkan masa, kita boleh jemput Puan Aini Sofia untuk membentangkan slot yang pertama, pengurusan kewangan. Silakan Puan. Okey, dah boleh? Okey, boleh Puan. Okey. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada staf dan komiti sebab beri peluang kepada saya untuk berkongsi. Saya bukan pakar kewangan tapi saya hanyalah nak berkongsi pengalaman. Okay? Bayangkan hari ini saya hanyalah seorang kakak just nak sharing santai-santai kepada adik-adik. Okay? Okey, hari ini kita sembang benda praktikal je yang kita hadap hari-hari. Okey, yang kita tak nak sembang kayangan macam invest ke apa ke, nanti yang tu dululah, yang tu biar dulu. Okey, kat sini saya boleh tengok komen ke? Ada bahagian chat kalau perasan kat bawah tu. Oh, sekejap Oh, sini Oh, okey. Okey, boleh saya tahu tak adik-adik ni buat tonton daripada mana? Boleh komen tak? Oh, betul je Puan nama dia lah. Oh, tak boleh. Oh, okey. Sorry. Okey. Okey. Seterusnya saya akui kalau kita nak urus kewangan sebagai pelajar memang agak mencabar sebab sumber kita terhad. Kita sebagai pelajar, kita ada sumber tenaga yang terhad, sumber kewangan yang terhad, sumber masa yang terhad. Okey. Tapi dalam masa yang sama kita terima duit yang banyak untuk kita uruskan, okey. Memang kita rasa macam excited kan. Tiba-tiba rasa macam tak terima lagi duit tapi rasa macam semua nak beli kan, macam-macam nak beli. Betul tak? Tapi tiba-tiba habis. Tapi Sam tak habis lagi ni. Macam mana? So hari ni saya nak fokus sharing macam mana kita nak jaga duit tu, macam mana kita nak urus duit tu. So, okay next Siapa Aini Sofia. Slide boleh next tak? Okey, saya merupakan lepasan ijazah sarjana muda teknologi makmal perubatan daripada UiTM. Dan seterusnya saya sambung pelajaran masters ke ijazah sarjana sains pergigian juga di UiTM. Dan sekarang saya merupakan pemilik syarikat Luxury Illustration, saya buat design. Dan sekarang saya mengambil keputusan untuk bergerak aktif sebagai dealer public gold iaitu syarikat emas yang terbesar di Malaysia di bawah mentorship Guru Emas Malaysia dan Tuan Syukur Hashim dan Tuan Zulkifli Syafi'i iaitu penulis buku Wang Emas dan buku Bebas Hutang. Dan saya mula simpan emas sejak zaman universiti. Okey, seterusnya asas kekayaan Asas kekayaan ni, asas kekayaan sangat berkait rapat dengan urus kewangan Okey, urus kewangan sangat berkait rapat dengan kekayaan. Nak kaya, nak berharta, adakah kita perlukan harta banyak je? Okey, adakah kita perlukan gaji banyak ke? Okey, betul tak? Betul ke? Saya tak dapat tengok komen, tak apalah kan. Okey, seterusnya contoh kan, kalau kita tengok kat sini kan, Ahmad dan Badrul kan. Gaji Ahmad RM2,000. Gaji Badrul RM10,000. Dekat sini siapa yang kita rasa yang lebih kaya, yang lebih berharta? Agak-agak siapa?
Saya tak boleh tengok komen Tak apalah. Okey, so mestilah kita rasa macam Badrul lah kan sebab gaji dia 10,000 kan. Tapi Puan kita tak tahu apa Puan dia? Puan tak nampak bahagian chat tu Ah, Tak nampak? boleh. Boleh Boleh. Atas agak-agak siapa yang lebih berharta? Boleh komen tak? siapa yang komen dapat hadiah. Okey, Serena kata Badrul kan sebab gaji dia 10,000 kan. Badrul. Muhammad Akmal Nizam kata Badrul. Beza banyak tu 8,000 kot. Ahmad 2,000, Badrul 10,000 kan. Memang Badrul yang lebih kaya kan. Tapi kita tak tahu lagi dia belanja macam mana. Okey, next slide. Tengok Ahmad walaupun gaji dia 2,000 tapi dia belanja 1,000 je. Tapi Badrul ni gaji dia 10,000 tapi dia belanja 11,000. Macam mana tu? So Ahmad dia boleh simpan 1,000 tapi Badrul tak boleh simpan pun. Jadi sebenarnya yang lebih penting ialah apa yang kita simpan, iaitu cash flow yang positif. Cash flow yang positif ni ialah aliran masuk kena lagi banyak daripada aliran yang keluar. Ni kalau gaji banyak, belanja banyak, komitmen pun banyak, itulah isu dia kan. Inilah isu ramai orang ya. Jadi kita nak pastikan aliran masuk tu lebih banyak daripada aliran keluar. Tak naklah kalau aliran keluar pun lagi banyak. So macam mana kita nak simpan kan? Macam mana harta kita kan? So okay, next slide. Okay, ni mentor saya Tuan Zulkifli Syafiee. Tuan Zulkifli Syafiee kata walaupun gaji kita 2,000 tapi cash flow kita positif 200, itu lebih baik daripada yang gaji 10,000 tapi cash flow dia negatif 1,000 setiap bulan. Okay. Dan cash flow yang positif permulaan kepada kedudukan kewangan yang baik. Orang cuma nampak kereta kita pakai tapi kita je yang tahu cash flow kita sendiri. Kalau cash flow kita dijaga dengan baik, insya-Allah kewangan kita steady je walaupun gaji kita tak besar. Orang bijak utamakan cash flow sendiri berbanding apa yang orang kata tentang kereta yang dia pakai. Kereta hanyalah simbol kekayaan palsu. So mungkinlah bagi orang bekerja kereta lah kan isu dia, tapi kita sebagai pelajar banyak benda jugalah yang jadi simbol kekayaan kita, contohnya macam laptop ke, iPad ke, phone ke kan. Okey, seterusnya ramai orang sangka apabila pendapatan mereka semakin besar, mereka akan jadi semakin kaya, tapi sebenarnya tak macam tu. Kekayaan bukanlah terletak kepada berapa banyak gaji yang kita dapat, tapi kekayaan merujuk kepada berapa banyak duit yang kita tinggal selepas kita belanja. Cash flow lah maksudnya. Berapa banyak yang kita simpan lepas kita belanja tu. Tu lagi penting. Okay, next. Kalau tanya mana-mana jutawan sekalipun tentang bagaimana mereka jadi kaya, semuanya bercakap tentang menyimpan dan disiplin dalam menyimpan wang. Asal dalam membina kekayaan ialah menyimpan sebahagian daripada pendapatan secara berdisiplin setiap bulan. Okay, next. So asas kekayaan ni sebenarnya lebih penting daripada tambah pendapatan ialah kurangkan perbelanjaan. Okay. Ramai orang ada skill untuk tambah pendapatan tapi tak ramai orang yang ada skill untuk kurangkan perbelanjaan sebab kurangkan perbelanjaan ni ialah berkait rapat dengan emosi. Okay. Kita tengok gaji besar, kita pun nak belanja besar lah. So ni masalah emosi, tak ramai orang boleh control. So boleh, saya nak tahu siapa sini yang ada bisnes, okay? Yang ada skill untuk tambah pendapatan. Boleh saya nak tengok chat sikit. Siapa ada bisnes? Siapa ada buat bisnes? Boleh komen tak? Wow, Puteri Sofia ada buat bisnes. Boleh tahu tak bisnes apa? Kalau ada bisnes boleh bagi tahu. Amway, wow. Student-student pun dah buat bisnes Amway. Wow, buat Grab Food. Tahniah Akmal Nizam. Tahniah. Maksudnya dah ada kesedaran, maksudnya student pun dah tambah pendapatan Bagus. Okay. So
Okay, so inilah yang saya nak highlight hari ni, iaitu kurangkan perbelanjaan. Sebab macam mana kita nak jaga income yang kita dapat tu kan. So ini yang saya nak berkongsi pengalaman lah. Okay, okay next. Saya nak berkongsi pengalaman macam mana saya, perjalanan kewangan saya lah. Saya tak hebat tapi sekadar saya nak berkongsi, okay. Okay, saya masa degree saya pun tak buat bisnes juga. Okay, tapi saya alhamdulillah saya rasa kelebihan saya ialah menjaga kewangan. Maksudnya duit yang saya terima saya jaga. Masa tu saya tak pandai sangat untuk tambah pendapatan, okay. So alhamdulillah pada zaman universiti pada tahun 2014 saya berjaya simpan 15 dinar, okay. Masa tu 1 dinar 600 lebih. So 15 dinar dalam 15,000 lah. Okay, so sekarang 1 dinar sama dengan 1,200, okay. Dah double dah. Okay, so bayangkan kalau kita tak jaga kewangan kita masa tu, saya spend je semua, rugi tak? Rugi kan. So saya rasa saya nak highlight kepentingan menyimpan tu lah, kepentingan urus kewangan tu. Okay, next. Okay, masa master saya start buat bisnes sebab master lebih free, okay. So alhamdulillah masa tu saya berjaya simpan untung bisnes pada zaman masters kekal sampai sekarang. Mungkin ada orang memang nak buat bisnes sebab dia nak tambah pendapatan dia rasa tak cukup. So tak salah, tapi ada juga orang yang buat bisnes tiba-tiba duit dia hilang, dia beli benda-benda yang tak perlu. Okay, yang ni lah yang isu dia. So kalau kita tahu ke mana duit kita, it's okay, okay. Dan seterusnya saya terima 15 dinar sebagai mas kahwin. Okay, selepas kahwin, saya kahwin pada umur 24 tahun. Alhamdulillah masa tu suami dah kerja stable. Tapi kami memilih untuk tiada hutang kereta. Masa tu kita orang tak ada kereta. Tanpa kereta, suami sewa kereta selama sebulan untuk urusan pindah rumah kan. Saya dari Kelantan ke KL kan. Okay, suami kerja dekat syarikat oil and gas KL, tapi kita orang memilih untuk tiada hutang kereta. Okay. Dan kami hidup sederhana di rumah sewa. Selepas kahwin hanya barang asas je ada, macam tilam, peti sejuk, dapur. Tu pun hadiah kahwin ya. Kita orang dapat hadiah kahwin, guna yang tu je. Masa tu tak beli katil ke almari ke meja makan ke, tak ada. Masa tu saya ingat lagi saya makan di atas meja Jepun, meja study kan. Makan kat situ je. Okay, sebab awal perkahwinan kita nak guna banyak duit kan. So kita kena juga pandai urus kewangan masa tu. Okay, next. Okay, seterusnya sebab yelah kan takkan nak sewa kereta terus kan. So kita orang decide untuk beli kereta second hand bersama suami. Kita orang share-share. 50% pada saya, 50% pada suami, so beli cash. So alhamdulillah kereta tu kekal sampai sekarang 2015 hingga 2022. Okay, beli cash, so kita orang tak ada hutang kereta sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya juga guna emas untuk beli kereta second hand tu, saya jual sikit lah. Okay, dan lepas tu saya pajak untuk guna down payment rumah pertama. Ni rumah suami lah, rumah pertama suami untuk disewakan. Masa tu umur 24 tahun, alhamdulillah rumah pertama kami pada umur 24 tahun. Dan to date sekarang suami dah memiliki 3 hingga 4 aset rumah untuk disewakan. Okay, dan seterusnya alhamdulillah suami berjaya capai 1 juta dengan aset kripto pada tahun 2017. Tapi kripto ni saya tak nak sentuh dan tak nak bincang lanjut lah sebab aset kripto sangat berisiko. So saya tak berani nak saya tak berani nak explain lebih-lebih benda yang kita tak boleh kawal. So kalau emas ni lebih stabil kan, so saya berlepas tangan lah untuk bercakap mengenai kripto. Okay, seterusnya suami berjaya bina rumah sendiri tanpa loan bank. Okay. So ni sebenarnya saya bukan nak puji sendiri atau angkat bakul ke apa. Semua saya nak highlight di sini ialah mengenai berbelanja di bawah kemampuan. Okay, saya tak kaya tapi saya rasa saya ada kelebihan dalam mengurus kewangan. Okay, sebab macam contoh loan kereta semua, kita orang ada pilihan untuk beli kereta yang lebih baik semua, tapi kami memilih untuk tiada loan kereta sebab loan kereta ni
menyebabkan kita lambat kaya. Okay, so sungguhnya keputusan kewangan yang kita orang buat ni tak berlaku secara kebetulan. Okay, tak berlaku macam tu je, tapi ada sesuatu yang mendorong kita buat macam tu. Okay, so ilmu kewangan kita sebenarnya sangat bergantung kepada ibu bapa, kawan-kawan, buku-buku. Okay, jadi next saya nak berterima kasihlah kepada ibu saya. Next slide. Okay, saya nak berterima kasih kepada ibu saya sebab kejap. Slide belakang sikit. Okay, sebab role model saya ialah mak saya. Saya macam mana saya tengok mak saya manage kita orang 9 orang adik-beradik dan mak catat setiap perbelanjaan. Okay, memang setiap terima duit, keluar duit, semua catat. Okay, setiap pembelian tu kena justify. Kenapa nak beli ni, kenapa nak beli tu. Kalau kita orang tak boleh beli suka hati. So, kalau dah ada kenapa nak beli lagi kan. So, ni saya nampak benda ni. So, ini ialah ilmu secara tak langsung. Okay. Okay, so saya juga menabung sejak kecil. Rasanya semua orang menabung sejak kecil. Macam contoh saya sekolah rendah dulu, bawa 50 sen, bawa balik 10 sen. Okay, boleh tahu tak korang masa sekolah rendah dulu bawa duit berapa? Menabung tak? Saya nak tengok cek ni. Ada tak? Ada Mas Syita. Berapa bagi, lepas tu berapa bawa balik? Boleh tahu tak? Boleh bagi bulu. Mungkin sebab inflasi sekarang dulu 50 sen je tapi sekarang dah wow. Okey, bagus. Okey. So kita rasa seronok kan masa sekolah rendah dah tengok walaupun 10 sen, 20 sen bila kita tengok duit kita bertambah tu kita rasa seronok. So benda tu berlanjutanlah sehingga bila kita dewasa. So di setiap jumlah wang tu mesti ada yang kita tabung. Bila kita dah terap masa tu, bila kita kecil memang insya-Allah lah masa kita besar insya-Allah benda tu rasa natural dan mudah. Okey. Masa sekolah rendah dan menengah saya tabung baki tapi masa universiti contoh tabung baki ni maksudnya kalau mak bagi 50 sen saya bawa balik 10 sen, 20 sen kan. Okey, tu baki lah kan. Tapi kalau dekat universiti ni saya simpan dulu baru belanja lepas tu. Tapi mak saya ni hardcore sikit lah. Dia simpan, suruh simpan separuh. Alhamdulillah lah masa tu saya dikurniakan beasiswa JPA, okay, dapat 3-4 ribu. So kena simpan dulu separuh, tak boleh spend semua, okay. Contoh kalau dapat 2,000, kena simpan dulu 1,000. Belanja tinggal 1,000 je, tak boleh sentuh lagi 1,000. So kita kena hidup dengan 1,000 lagi 1,000 lah, okay. Ni mak saya punya ni lah pelajaran kan, lesson. So tapi jadi walaupun kita boleh je hujung sem kita nak sentuh lagi 1,000 kan, tapi kita tak sentuh lah sebab kita rasa sayang lah tengok duit tu bertambah kan. So inilah pendidikan secara tak langsung dan langsung daripada ibu saya. Okey, sebenarnya walaupun kita tak tahu masa depan kita jadi kaya ke tak ke, tapi sebenarnya masa depan kita boleh dipredik. Next slide. Okey, siapa kita 5 tahun akan datang ni sangat berimpact, sangat kita boleh predik dengan siapa kita berkawan, dengan buku apa yang kita baca. Okey, next. Even Rasulullah SAW pun kata memang rakan ni memberi impact yang sangat besar. Okay, kalau kita berkawan dengan orang minyak wangi walaupun kita beli minyak wangi dia, tapi kita boleh dapat bau wangi dia. Dan sama juga kalau kita berkawan dengan tukang besi, walaupun kita tak beli besi dia, tapi kita akan dapat bahan atau bau yang tak sedap tu. Okay, so sangat rakan ni ataupun circle ni sangat memberi pengaruh. Sama juga dalam kewangan. Kalau kita berkawan dengan kawan yang suka berbelanja macam-macam kan, kita pun macam walaupun kita tak macam tu, kita rasa macam adalah sikit akan terpengaruh juga kan. Sama juga kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang suka pergi kelas ilmu kewangan, baca buku ke, so kita akan dapat juga pengaruh dia tu walaupun kita tak baca buku tapi mungkin dia share ke apa kan. Okay, next. Okay, buku-buku kewangan ni okey, tadi maksudnya pilih rakan yang betul kan. So ni next buku-buku kewangan ni tak sangat mempengaruhi cara kita berfikir. Jangan yang sebelum tu.
Okay, ni buku mentor saya, Misi Bebas Hutang, buku wang emas ni sangat bagus lah untuk siapa yang nak basic kewangan kan. Okay, dan buku daripada Tuan Azraim Muhammad, ada siapa? Kalau ada siapa yang pernah baca boleh komen sangat bagus juga, 6 angka menjelang 25 dan 6 angka menjelang Disember. Saya tak baca yang 6 angka menjelang 25 tu, tapi saya baca 6 angka menjelang Disember tu. Perkongsian dia sangat santai, jadi dan sangat menginspirasi kau juga. Dalam angka menjelang 25 ni, dia share macam mana dia urus kewangan dia masa student lah kan. Dia pun sama juga, mak dia bagi pelajaran yang tidak langsung pada dia. Dia berjaya capai 100,000 dalam masa dia umur 100,000 simpanan masa umur 25 tahun. Dan 6 angka menjelang Disember ni dia nak capai 100,000 simpanan dalam masa setahun. Okay, ada pernah baca tak? Tengok komen sekejap. Tak ada, tak apalah. Okey, seterusnya buku Shefli ni kan. Okey, buku Shefli ni rasanya tak ramai kot kenal Shefli ni, tapi buku ni sangat memberi impact kepada saya sebab kita rasa macam kita nak berusaha dengan sendiri tanpa mengharapkan bantuan-bantuan pada orang lain lah. Jadi kalau sesiapa yang ada peluang untuk baca, saya sangat sarankanlah baca tulisan buku Shefli ni. Saya baca free je dekat library Shah Alam tu yang besar tu. So kalau sesiapa ada peluang, kalau kita rasa kita ada masalah kewangan ke, rasa nak berjimat ke, tak perlu pun nak beli buku-buku. So pergi library, pergi dekat buku-buku kewangan, boleh baca ilmu free je kat situ. Okay. Okay, seterusnya kita follow pakar kewangan. Pakar kewangan seperti Tuan Azizi Ali, Tuan Zulkifli Syafiee, Dr. Daud Bakar, Dr. Zaharuddin. Okay. So bila kita follow scroll feed apa semua, benda tu pun akan mengubah cara kita fikir juga. Cara kita buat keputusan di masa hadapan. Okay, next. Okay. Okay, bila kita belanja ni sebenarnya kita banyak terpengaruh dengan media. Contoh phone, dress, fancy food, makanan viral apa semua kan, kereta. Contoh kita boleh je nak beli kereta yang biasa-biasa, Myvi ke kan. Tapi media cakap kereta ni yang lebih okey. Kalau kau guna kereta ni, orang rasa kagum dengan kau. So kita pun beli kereta tu, walaupun macam kita tak perlu pun nak beli kereta tu, kita boleh je nak beli kereta biasa kan. Tapi kita banyak terpengaruh dengan media. Okay, boleh je nak beli kereta yang okey, tapi kita kena tahulah apa tujuan kita belikan, sebab transport ni adalah satu tool untuk bergerak kepada A ke B. Maksudnya kita tak perlu untuk spend lebih untuk perkara yang kita tak perlu. Okay, tapi kita fikir baliklah, kalau kita perlu benda tu tak apalah kan. Okay, next. Okay, adakah perlu tak perut sebenarnya untuk kaya? Sebenarnya tak perlu. Kos besar yang bebankan kewangan kebanyakannya pada kita bukanlah kos sara hidup, tapi kos gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tak sudah-sudah itulah yang perlu diikat, bukan ikat perut. Okay? Sebenarnya kos sara hidup kita boleh manage, tapi sebenarnya kita memilih untuk kita nak gaya hidup tu, kita nak upgrade ke tak, nak hidup biasa-biasa ke, nak hidup-hidup yang tak biasa kan. So lah tu lah yang kita kena control sikit, control emosi. So benda tu lah yang media mainkan peranan juga dan kita pengaruh lah kan. Okay, next. Okay, I do not know. Next. Next. Okay, I do not know what I want, but I know I don't have it. So kadang-kadang kita sebenarnya kita tak perlu benda tu, tapi kita tengok kita tak ada, kita pun beli kan. Ni pun masalah juga. Okay, next. Consumerism. Consumerism, perbelanjaan ialah modern slave, perhambaan moden. Kita rasa nak beli je semua benda, padahal benda tu kita dah ada. So sebenarnya kita kena sedarlah kita ni sebenarnya sedang diperhambakan, tapi kita kena tahulah keperluan kita kan. Okay, next. Okay, Dave Ramsey cakap, we buy things we don't need with money we don't have in order to impress people we don't like. Okay, kadang-kadang kita tak perlu pun benda tu, tapi kita beli untuk kita impress orang-orang, kita suruh orang rasa kagum dengan kita. Tapi last-lah kita rasa, kenapa aku beli benda ni kan? Dan kadang yang lebih tak okey lagi, kita guna hutang. Contoh macam kereta kan. So
tak perlulah kita buat hutang-hutang yang akan membebankan kita juga, tapi kita sebenarnya tak perlu benda tu. Okay, next. Okay, shit, I still not happy. Dan percayalah, kalau kita beli semua benda yang kita nak pun, kadang-kadang kita tak akan dapat pun, maksudnya kita akan sepenuhnya happy. Percaya tak? Okay, next. A brief history of consumption. Okay, kita ada tak korang beli-beli barang tapi last sekali korang buang? Ada tak? Tengok check sikit. Ada tak? Ramai. Itulah. Ada ramai ni. Itulah. So sebenarnya kita kena sebelum kita beli ni ramai pula kan. Okay. So memang benda ni common kan. Brief so tiba-tiba kita beli guna duit tapi last sekali kita macam buang duit kita tu kan. Okay. Okay, next. How to waste 5,000 a year. Okay, kita spend 30 per day on things we don't need. Kalau kita tengok kan, RM13 70 sen kan. Tak banyak pun. Kata tak apalah, hari ni belanja je RM10, hari ni belanja RM5, hari ni belanja je RM15. Tak banyak pun. Tapi tengok-tengok setahun tengok kita dah bazir RM5,000 dengan benda yang kita tak perlu kan. Rugi tak? Tapi duit tu kita susah nak dapat kan. So macam kita kena urus kewangan dengan baik lah untuk mengelak benda-benda sebegini daripada berlaku. Okay, next. Okay, so seorang cakap, just because you can afford it doesn't mean you have to buy it. Sama contoh yang terdekat ni macam phone ke kereta ke. Contoh kita ada RM7,000 kan. Tiba-tiba kata RM7,000 ni aku ni mampu nak beli iPhone ni kan. Tapi kadang-kadang walaupun kita mampu tak semestinya kita beli iPhone, tapi kalau kita dah fikir masak-masak, okey je kalau kita nak beli. Cumanya macam kita kena fikir betul-betul lah. Maksudnya kita tak boleh nak bila kita banding tara dengan jumlah wang kita ni, kita rasa kita mampu so kita terus beli yang tu. Tak boleh lah. Maksudnya walaupun ada penyakit ramai orang ni, dia tengok dia rasa mampu kan, so dia rasa macam kena beli ni. Walaupun sebenarnya tak perlu pun. Kita boleh je beli contoh phone 100 contoh. Boleh je, tapi kita nak juga beli yang paling mahal sekali sebab kita nak puaskan nafsu. Na'udzubillah kan. Okay, next. Sebab Ibu Nabi sendiri pun cakap kalau kita terus follow semua kehendak kita memang takkan habis kan. Hadis cakap, dan jika seorang anak Adam manusia tu diberi satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki 2 lembah yang lain lagi. Dia nak lagi, tak cukup satu lembah tu. Dan tidak akan dapat memuaskannya melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah, ditimbus setelah mati. Maksudnya pas matilah baru kita tak nak apa-apa. So selama kita hidup ni memang takkan habis. Okay. Namun Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya. Okay. So kalau kita follow semua kehendak kita memang takkan habis. So kita kena urus. Benda ni harus diurus. Okay. Okay, next. Less stuff, more meaning. Okay, walaupun memang duit dapat membeli kebahagiaan, tapi tak semua kebahagiaan boleh dibeli dengan duit. Okay, next. Okay, so sebelum kita nak beli barang-barang tu, kita tengok diagram ni kan. Betul ke kita perlu? Tapi selama ni tak ada barang tu boleh je hidup kan? So, betul ke kita perlu kan? So, jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah sebelum kita nak beli tu, kita timbang tara benda tu. Maksudnya kita fikir betul-betul. Betul ke aku perlu ni kan? Cuba contoh wait 30 days. Tengok kalau 30 days ni kita boleh hidup je tanpa dia, mungkin kita tak perlu pun kan. Tapi kalau memang betul kita perlukan tak apalah kan. Tapi point dia fikir betul-betul. Sebab duit yang kita dapat ni tak mudah untuk kita dapatkan. Okay, next. Okay, jadi bila kita belanja ni kita sangat tak rasional sebab kita ikut emosi, tengok media bagi tahu kita perlu tu kita pun beli. Kita tengok orang tu ada tu kita pun nak beli. Tapi sebenarnya apa yang kita nak dalam hidup ni?
Jadi kalau kita nak rasa rasional untuk berfikir, bayangkan kita ada masa 6 bulan lagi. Sebenarnya apa yang kita nak dalam hidup ni? Okey, bayangkan kita ada 6 bulan lagi. Lepas tu kita tak ada dah. Dalam 6 bulan ni apa sebenarnya yang kita nak? Okey. Masa itulah kita akan rasa rasional. Ni je yang aku nak, ni je aku nak. Okey. So bila kita belanja pun fikir macam tu juga. Okey. Okey, next. Okey. Orang paling bijak ni ialah orang yang paling mengingati mati. Bila ingat mati, dia akan takut buat dosa dan takut salah sama manusia. Dia sedar hidup ni penghujungnya ialah kematian dan dia akan kerja kuat untuk memperbanyakkan amalan supaya dapat menuai hasil amalan baiknya selepas mati. Dan juga bila kita ingat mati, kita tahu apa yang penting dalam hidup kita untuk persediaan untuk hari kematian. Dan seterusnya bila kita ingat mati, kita akan sibukkan diri dengan amalan yang memberi makna pada hari kematian. Okey. Bila kita ingat mati mungkin kita rasa macam tak produktif. Sebenarnya bila kita ingat mati itulah kita akan lebih produktif sebab kita akan tahu apa yang kita nak dalam hidup kita. Okey. Next. Keseronokan dapat duit tu sementara je, tapi keseronokan buat baik tu sampai mati. Okey, maka berlumba-lumbalah buat kebaikan dengan segala nikmat yang Tuhan telah rezekikan kepada kita. InsyaAllah kita akan hidup bahagia. So kita juga perlukan duit untuk kita bahagia di akhirat. Bukan kita tak perlu duit, okey? Okay, next. So bila saya cakap macam ni, bukanlah saya next. Okay, bila saya cakap macam ni bukanlah saya tak bagi belanja ke apa kan. Tapi spend mindfully and consciously maksudnya versus impulse buying. Maksudnya belum kita nak spend tu, kita betul-betul fikir betul ke tak perlu ni kan. Daripada impulse buying ni tengok barang terus nak. Scroll Shopee, tak ada lagi ni macam best macam ni. Terus add to cart kan. Tapi kita bagi masa dulu, bagi pause dulu kan. Fikir betul ke tak ke. Kalau add to cart tu, biar dulu kan. Supaya kita ada masa untuk kita berfikir, kita perlukan ke tak. Okay? Okay. Bila saya cakap macam ni juga, janganlah rasa macam okay tak apalah. Saya hidup biasa-biasa je lah kan. Bersederhana je lah kan. Okay, next. Tapi tak salah kaya. Okay, tak salah kita tambah pendapatan. Islam memang tuntut umatnya kaya. Dan Muslim dekat Malaysia ni, kita ada satu konflik iaitu kaya segan, miskin tak mahu kan. Kita tak nak kaya. Lepas tu sebab kita takut lah. Kita takut nanti kalau aku kaya kan jadi tamak lah apa semua kan. Jadi tak sedar diri lah. Tapi miskin tak nak. Sebab ni adalah salah satu pengaruh media jugalah sebab dalam TV bagi tahu orang-orang kaya ni tamak, lepas tu tak baik kan, rasuah, macam-macam lagi kan. Tapi sebenarnya Islam tuntut umatnya kaya. Dan sama juga ada banyak kan ceramah-ceramah agama yang macam memberi amaran lah kalau ada duit banyak ni macam contoh banyak lah kan kita kena hisap lah apa semua kan, susah masuk syurga. Tapi sebenarnya benda tu betul tapi kita kena pandai lah walaupun kita ada sebab kaya pun akan membawa kita ke syurga juga. Okay. Sebab next, kekayaan ni baik di tangan Muslim sebab kekayaan di tangan Muslim lah akan orang Muslim boleh berzakat, boleh bawa harta-harta tu ke jalan Islam. Tapi kalau kekayaan di tangan non-Muslim, dia akan bawa kepada destruction. Okay. Dan next. Dan ramai orang macam takut nak jadi kaya sebab dia rasa macam kalau miskin ni zuhud kan. Tapi sebenarnya miskin ni bukan zuhud. Sebabnya kadang-kadang kalau miskin ni dia jadi macam orang kata apa devastated kan, macam banyaklah benda dia buat untuk dia nak duit tu pun na'udzubillah lah kan. Tapi sebenarnya zuhud ialah, okay next. Hasan al-Banna kata hakikat zuhud ialah memiliki dunia sehingga sama je di sisimu antara emas dan tanah. Hendaklah engkau menikmati kurniaan Allah dan memerangi orang-orang kafir. Okey, Hasan al-Banna cakap sama je. Zuhud ni sama je antara emas dan tanah. Kalau ada 1 kilo emas ni sama dengan 1 kilo
tanah kan. So kalau ada 1 kilo emas kat rumah tu kita rasa takut-takut nak simpan tu, tak Zuhur lagi dah tu kan. Kalau beli 1 dinar 1,000 lebih rasa macam takut-takut nak simpan dalam wallet tu, tak Zuhur lagi dah tu kan. Okay, so next. So Nabi sebenarnya sangat kaya. Hantaran mas kahwin Nabi kepada Siti Khadijah ialah 25 unta merah. 25 unta merah. Bayangkan unta merah ni sama zaman dulu ni simbolik dia macam trailer lah. Okey, bayangkan ada orang nak kahwin zaman sekarang ni beli bagi dekat bakal isteri dia 25 kereta. 25 kereta ada ke? Kalau 100 kereta pun dah wow kan. Ni 25 kereta. Tapi Nabi dia bagi 25 trailer. Nabi ni mati milioner. Tapi tak ramai lah orang tengok Nabi mati milioner. Nampak Nabi ni macam biasa je kan. Sebab Nabi spend kekayaan dia tu kepada jalan Islam. Sangat mulia bila kita spend harta kita ke dalam jalan Islam. So sebenarnya harta dan kekayaan ni sangat mulia bila kita guna ke jalan yang betul. Okay, next. Nabi bersederhana, hartanya yang banyak dihabiskan pada jalan perjuangan Islam. Tengok. Ni rumah Nabi, replika rumah Nabi. Biasa-biasa dalam ni. Kecil je. Atap pun pelepah je. Tapi Nabi nanti menek kan. Okay, next. Dan ramailah sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga sebab sahabat-sahabat yang kaya yang dijanjikan syurga. Okay, contohnya Abdul Rahman bin Auf, Az-Zubair, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya kaya ni tak salah, tapi kita perlu tahu ke mana harta kita dibelanjakan. Kita kena tahu, kita kena pandai urus kewangan tu. Yang itulah yang perlu ada ilmu tu. Okay, next. Duit dan harta yang banyak boleh bawa manfaat dalam kubur bagi siapa yang ada ilmu tentangnya. Okey, jadilah usahawan mukmin yang profesional. Kita bukan hanya nak berjaya di dunia, bahkan akan mendapat keuntungan di akhirat. Okey. So sebenarnya harta ni sangat penting. Kita kena guna di jalan yang betul. Okey. Next. Bayangkan kalau kita mati, digambarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Kalau kita mati, kita rasa kalau kita diberi peluang untuk hidup semula, kita akan minta, kalau kita hidup semula, kita akan minta untuk sedekah. Bukan minta nak pergi umrah ke, nak semayang 24 jam ke setahun full time ke, nak puasa ke, nak pergi haji ke. Tapi kita nak hidup semula tu untuk sedekah. Kenapa macam tu? Sebab ulama kata sebab bila kita mati tu kita nampak kehebatan dan pahala yang bila bersedekah ni. So bila kita mati, kita hidup semula, kita cakap ke Allah, ya Allah bagi aku hidup semula sebab aku nak sedekah. So bayangkan betapa besarnya pahala sedekah ni. Nak cakapnya sedekah ni pun perlukan duit, tapi yelah kan sedekah ni pun banyak faktor. Maksudnya sedekah tenaga, masa kan, tapi duit tu adalah salah satulah. Maksudnya nak cakapnya duit, harta ni tak salah lah. Kalau kita guna yang betul, kita boleh mengkayakan ataupun macam memberi kebaikan kita dekat akhirat nantilah. Okay, next. Okay, dalam Al-Quran juga, dalam surah Yusuf ayat 43 disarankan untuk kita saving. Okay, dalam surah Nabi Yusuf ayat 43 ni, ada raja bermimpi 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai yang kering. So raja ni tanya, apa makna mimpi aku ni kan? So Nabi Yusuf pun tafsir supaya macam korang ni kan bercucuk tanam sebagaimana biasa, tapi banyak saving, maksudnya simpan sebahagiannya, sedikit masa 7 tahun tu sikit je untuk makan, yang lain simpan. Sebabnya lepas tu akan datang 7 tahun yang amat sulit untuk yang akan habiskan apa yang kita simpan ni, kecuali sedikit daripada ganda simpan. Dan setelah tu akan datang pada kita tahun yang diberikan hujan cukup dan manusia memeras anggur. Okay, apa yang kita dapat daripada iktibar daripada cerita Nabi Yusuf ni? Okay, next.
So iktibar yang boleh diambil, kita kena amalkan selalu sikap berjimat cermat. Hidup tak selamanya indah, memang akan ada masa susah. Semacam cerita Nabi Yusuf kan, dia suruh dalam masa 7 tahun tu makan sikit je, yang lain simpan. Contohnya kalau lebih kurang 90% tu saving, 10% je makanan. Tapi taklah macam tu kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Maksudnya buat simpan konsisten dan maksimum selama 7 tahun tanpa pusing belakang. Forgotten saving lah. Kalau kita simpan tu saving je, jangan sentuh-sentuh lah. So masa tu kita guna sikit je. Sebab kita nak bersedia dengan masa yang kita tak tahu macam mana lagi ni. Yang tu kita akan guna benda yang kita saving tu. Okay. Okay, seterusnya perlu ada persediaan kewangan untuk jangka masa panjang dan pendek. Kita kena ada long term saving macam haji, persaraan, hartanah, dan kita kena ada juga untuk short term saving macam emergency fund, sinking fund, dan menyimpan pun perlu ada sistem. Contohnya macam ni salah satu formula lah. Banyak formula tapi ni salah satu formula. Contoh kalau 60% penggunaan harian, contoh makan, transport, bil, 10% saving, 10% emergency, 10% sedekah, okay. Tapi korang boleh ubahlah benda ni ikut priority korang lah. Kalau nak 60% saving boleh kan, tapi ikut priority dan keperluan masing-masing, okay. Next. Okay, tips berbelanja. Bila kita terima duit tu, kita simpan dulu. Ni cara mak saya lah kan. Tapi kalau boleh buat macam tu, okay, memang sangat. Sebab kalau kita simpan belanja, kalau kita simpan baki, kita belanja dulu, lepas tu baru simpan baki, memang tak adalah baki tu kan, memang sikit lah baki tu. Tapi kita simpan dulu, lepas tu kita belanja baki tu. Yang tu kita try dulu buat, okay. Okay, lepas tu kita list keutamaan dan komitmen dan kita bajet dan catat perbelanjaan duit keluar masuk. Jadi daripada catatan kita tentukan keperluan dan kehendak, okay, dan berbelanja di bawah kemampuan. Bukan berbelanja dengan kemampuan tapi belanja try di bawah kemampuan. Okay, utamakan keperluan, kurangkan kehendak, utamakan aset dan kurangkan liability. Okay, nanti lepas ni kita sentuh pasal ni. Okay, adakan sinking fund, practice gratitude, bersyukur dan delayed gratification, redefine self reward. Okay, next. Okay, berbelanja, keperluan, kehendak. Jam keperluan ni macam biasalah, bil telefon ke, sewa rumah ke, makanan, buku kan, buku sebab pelajar kan. Kehendak ni contoh kita dah ada kasut tapi kita nak kasut lagi satu kan. So dah jadi kehendak lah, bukan tak perlu kasut, boleh beli kasut kan. Tapi kalau kita dah ada lebih daripada satu ke dua ke, yang tu dah jadi kehendak lah. Okay. Dan contoh makan dekat makanan tempat mahal ke, yang tu pun jadi kehendak. Jadi bila kita ada duit ni, kita utamakan keperluan. Kehendak tu kita kena korbankan emosi dulu, okay. Kena utamakan keperluan dulu. Okay, seterusnya asset dan liability. Okay, asset liability ni rasanya saya tak pasti orang dah ramai tahu ke tak. Tapi bila kita ada duit ni, kita kena utamakan asset. Apa itu asset? Apa itu liability? Okay, asset ni semakin lama semakin tinggi nilai dia. Tapi liability ni semakin lama semakin susut nilai dia. Asset akan datangkan kita duit, tapi liability ni akan kurangkan duit kita. Dia ambil duit kita. Contoh asset macam rumah, emas, buku kan. Kalau contohan buku, mungkin kita rasa macam kalau aku beli buku ni kurangkan duit aku. Tapi ilmu yang dia bagi, ilmu yang kita dapat tu akan dapat upgrade kita, akan dapat datangkan duit pada kita. Yang tu pun asset juga. Contoh liability, kereta, baju, phone. Okay. Asset ni, contoh kalau kita beli dia, kalau kita nak jual 5 tahun akan datang, benda tu akan lagi tinggi nilai dia. Yang tu mudah lah kalau formula saya. Formula dia. Contoh kalau liability pula, baju ke, phone ke, contoh kita beli baju hari ni, dress yang cantik-cantik kan. Kalau kita nak jual 5 tahun akan datang, agak-agak dapat harga sama ke harga yang kurang. Fashion pun dah berubah masa tu kan. So bila kita nak beli liability ni, fikir banyak-banyak kali. Tapi kalau nak beli aset, tak apa. Beli. Maksudnya kalau kita nak jual, betul kan, Puteri Sofia kata, betul. Aset ni bila kita nak jual 5 tahun akan datang, nilai dia makin tinggi. So tak apalah kalau kita nak beli sekarang. Okay. Contoh kereta 8,000. Kita nak beli iPhone ke tak beli emas?
Kalau iPhone ni dalam masa 5-6 tahun dah turun dah lah kita jual, dah berapa. Memang susut nilai yang sangat. Ternampak kan benda tu. Emas bila kita contoh kita beli hari ni, tapi insya-Allah dalam 5-6 tahun lagi benda tu akan nilai dia akan meningkat kan. So iPhone ni contoh liability, emas ni contoh aset. Okay, next. Okay, tapi ni salah satu teka-teki ni teka-teki. Tapi asset liability ni subjektif mengikut orang, mengikut keadaan kita. Contoh, teka-teki yang saya nak tengok dekat komen. Contoh oven ni asset ke liability? Tengok komen sikit. Oven, asset ke liability? Liability. Saya akan cakap liability. Orang lain? Masyita kata liability. Okay. Dia sebenarnya, slide next boleh? Okay. Okay, dia sebenarnya mengikut situasi orang tu. Okay. Oven ni boleh jadi aset, boleh jadi liability. Oven, dia boleh jadi aset kepada orang yang berniaga kek, orang yang buat baking, orang yang jual kek, orang yang jual kuih. Kan? Sebab oven ni boleh datangkan duit kepada dia bila dia baking, bila dia buat kek, dia jual, dia dapat duit lebih banyak. Okay. Tapi dia boleh jadi liability juga kepada orang yang tak buat bisnes lah maksudnya. Maksudnya kalau dia jual lepas ni benda tu akan kurang lah harga dia kan. Tapi maksudnya dia tak, abang tu tak datangkan duit apa-apa kat dia kan. Sama juga dengan kereta. Kereta boleh jadi aset, boleh jadi liability. Kereta boleh, mungkinlah saya duk cakap kereta ni liability kan. Beli 10,000 contoh. Beli 10,000, 5 tahun lagi 5,000, 3,000 kan. Contoh. Tapi dia boleh juga jadi aset bila orang tu buat kereta sewa. Bisnes kereta sewa sebab kereta ni akan datangkan duit kepada dia. Kan. Tapi kalau orang tu beli kereta untuk gunaan sendiri dan bayar pula loan kereta, benda tu jadi liability. Kan. Sama juga dengan rumah. Saya duk cakap rumah ni aset, rumah ni aset, rumah ni aset kan. Tapi kalau dia beli rumah, lepas tu duduk sendiri, benda tu jadi liability kan. Sebab rumah tu akan makan duit dia, bukan datangkan duit. So benda ni sangat subjektif So ikut keperluan masing-masing. Kita mungkin saya kata contoh tadi oven tu liability, tapi setengah orang benda tu dia rasa aset untuk dia. So asset liability ni kita tengok keperluan kita contoh kalau motor kan, motor kita rasa liability tapi benda tu aset kalau kita buat Grab food kan. Okay, next. Emergency fund. Okay, emergency fund ni kita kena saving bila untuk emergency fund. Sebaik-baiknya emergency fund ni kena ada 3 hingga 6 bulan pendapatan kan. Ni untuk orang yang bekerja lah. Okay, kalau gaji dia 1,000, baiknya ada 3,000 atau 6,000. Bila kita nak guna emergency fund ni, kita bukan nak guna emergency fund ni nak beli baju ke apa kan. Tengok duit dah banyak, nak beli baju lah. Okay, bila kita guna emergency fund ni, bila contoh ada benda-benda kecemasan, contoh phone kita rosak, kereta kita rosak, motor kita rosak, tiba-tiba kita hilang kerja, dompet hilang. So masa ni lah kita guna emergency fund ni, dana kecemasan. Okay, so kita kena ada benda ni. Sebab nanti kalau kita tak ada ni macam kita tak tahu nak cari kat mana. So kita kena simpan lah untuk emergency fund ni. Okay, next. Sinking fund. Sinking fund ni pula, apa tu sinking fund? Sinking fund ni ialah kita kumpul dana untuk keperluan masa hadapan. Okay, tak salah pun nak beli dress ke, nak beli phone ke, tapi kita kumpul dana siap-siap. Maksudnya macam bila kita nak beli mana tu, kita dah ada dana. Contoh kita nak travel, kita nak beli phone, nak beli hadiah untuk parents ke, kawan ke, fund raya kan. Kita nak raya, nak beli baju raya dan hadiah contohnya nak kahwin kan. So kita simpan siap-siap
fund kat situ. So kita tak ambil duit yang banyak lah dekat saving tu. Kita dah memang siap-siap save untuk keperluan tu. Okay. Sinking fund ni sangat menarik lah. Okay. Kita tak halang untuk ada benda-benda yang fancy kan, tapi kita adakan, kita urus kewangan kita dengan baik. Okay. Okay, next. Bersyukur. Next. Bersyukur tadi je. Okay, tak apalah. Okay, bersyukur tadi siapa ada sebelum tu tak? Tak apalah. Okay, siapa? Okay. The messenger of Allah said, whoever amongst you wakes up physically healthy, feeling safe and secure within himself with food for the day, is it as if he quiet the whole world. So kalau siapa kita ni bangun dengan ada rumah, sihat kan, rasa selamat, aman, atau ada makanan pula untuk hari tu, sebenarnya kita dah ada seluruh dunia dan seisinya. Ni hadis riwayat Tirmizi. Tapi itulah masalah isu kita sekarang, bila kita ada semua benda pun kita rasa macam tak cukup kan. Tapi sebenarnya kita dah ada memiliki dunia seisinya kan. Itulah kita kena praktik bersyukur ni. Okay. Dan Allah kata kalau kita bersyukur akan aku tambah lagi. Okay. Ayat Ibrahim ayat 7. Okay. Okay, next. Next. Okay, self reward. Self reward ni kadang-kadang kita rasa macam kita dah capai sesuatu kan. Kita rasa macam aku kena beli phone ni, aku kena beli makanan mahal-mahal ni untuk aku treat diri aku ni. Tapi instead of buying things, maksudnya instead of kita beli barang-barang yang mahal, boleh je kita redefine balik benda tu. Perlu maksudnya kita mindset balik benda tu. Boleh je kita bagi experience. Contoh rumah kita dekat dengan pantai kan. Kita pergi kat pantai, kita treat ourselves dekat pantai, kita tambah skill, kita pergi course yang tambah skill, so kita upgrade diri kita. So kalau rasa siapa yang suka baca buku pun self reward. Okay. So tak semestinya kita kena habiskan duit untuk kita treat diri kita. Okay. Okay, setuju. Terima kasih. Kan? So kita redefine balik. Self reward ni tak semestinya kita habiskan duit. Kan? Okay, next. Tip berbelanja sebagai seorang mahasiswa. Okay, ni sebagai idea sajalah. Okay, masak. Saya tak pasti korang duduk college ke rumah ke macam mana. So, saya harap korang boleh masak lah, sebab masak ni sangat menjimatkan. Tapi benda ni subjektif jugalah. Kadang-kadang beli pun lebih jimat. Okay, tapi try lah kan. Try. Okay, bercucuk tanam. Ramai dah yang boleh, kalau kita duduk college ke, duduk macam rumah yang tinggi-tinggi tu kan. Boleh urban gardening, tanam benda tanam plant dalam botol lah, try. So benda ni sangat hobi yang memberi keuntungan jugalah kepada kita. So elak makanan viral, makan sekadar keperluan, beli sekali, ni hardcore punya frugal ni. Ni hardcore punya berjimat cemat ni. Okay. Beli sekali makan 2 kali. Contoh ada kedai yang dia bagi sama je, kalau beli sikit ke banyak ke sama je harga dia kan. So korang belilah banyak-banyak, boleh makan 2 kali kan. Portion untuk lunch, untuk dinner. Ni hardcore punya, tapi ramai juga buat masa saya universiti dulu. Okay, meatless meal, protein daripada sayuran. Contohnya kita selalu ambil protein daripada ayam ke ikan ke. Sekali-sekala kita ambil lah protein daripada tempe. Sebab contoh tempe tu pun adalah salah satu protein juga. Jangan rasa macam kalau kita tak makan ayam ke ikan ke, kita tak makan protein. Tak juga. Okay, sekali-sekala. Okay, tip berjimat. Okay, tapi kalau tak nak buat tak apa. Okay, ni sekadar idea. Okay, next, pakaian. Pakaian jangan terpengaruh dengan fashion, jangan ikut orang. Pilih yang berkualiti yang boleh pakai lama dan tak hina dan tak salah pun kalau kita beli bandar ke, second hand ke, ambil orang yang tak perlu ke kan, dan pakai mengikut keperluan, makan yang basuh. Okay, next. Pun jangan kejar teknologi dan jangan ikut-ikut orang. Pilih telefon yang murah dan ikut keperluan kita, jaga phone dengan baik, so kita tak perlulah bazir duit untuk kita beli yang baru. Okay, bina bisnes dan saikan. Tadi saya tengok ada
beberapa orang ataupun ramai lagi yang buat bisnes, bagus dropship sebab dah belajar pun dah start buat bisnes. Sebab yelah kan sekarang ni dah mudah apa semua kan, tapi bila kita dah latih diri kita untuk cari duit masa ni, kita tahu nilai duit tu kan. So pilih telco yang murah ni, pengalaman saya dulu, saya bayar almost 100 setiap bulan, tapi sekarang dah bayar RM10 je. So kita janganlah setia sangat kan. Bukanlah maksudnya kita ikut keperluan lah kan, selalu survey yang mana elok mana. Okay, next. Support group FB ni saya sukalah untuk share ni group FB yang saya suka baca pengalaman-pengalaman. Sebab sebenarnya nak tak berbelanja, bukanlah tak berbelanja, nak mengawal perbelanjaan ni sangat susah sebab dia berkait dengan emosi. So saya sangat suka baca pengalaman sharing orang dalam ni. Dia buat challenge kan, no buy, no spend challenge, frugal money, smart minimalist kan. Bila dia fail, terbeli benda yang tak perlu, dia macam share kan. So benda ni adalah support group. Kita sama-sama support, benda tu sangat best lah kan. So kadang-kadang saya pun ada juga yang terbeli kan, tapi bila baca kita terkawal lah. Okay, kalau rasa macam terlebih hari ni, esok kita kawal. Okay, next. So boleh lah follow kan group support ni. Okay, 7 strategi elak kebocoran wang. Bayar diri sendiri dulu macam saya cakap tadi. Bila kita bayar, bila kita simpan dekat diri sendiri kita dulu, kita kayakan diri sendiri. Maksudnya bila kita terima duit tu, kita simpan untuk kita, bukan kita beli dekat shop, kat kedai. Bila kita beli kat kedai tu, kita kayakan dia orang. Okay, sebenarnya kita kena prioritikan diri kita dulu. Okay, tukar duit pada harta yang sebenar, emas dan tanah, potong semua kat kredit, berbelanja secara tunai. Tapi itulah sekarang kan semua online kan. So kalau boleh, kalau ada lagi cara untuk kita belanja dengan secara tunai, usahakanlah sebab kita boleh tengok setiap sen yang kita belanjakan kan. Tapi itulah arus teknologi, mungkin kalau kita guna e-wallet lebih banyak cashback ke apa kan. Itulah kita tengoklah timbang tara yang mana elok mana tak elok kan. Okay, seterusnya lasaikan hutang paling kecil, sebab bila kita lasaikan hutang paling kecil, kita rasa bersemangat untuk lasaikan hutang paling yang lebih besar lah. Tapi saya harap student elakkanlah buat hutang pertama student mungkinlah hutang education, hutang kereta. Tapi saya harap kalau boleh usaha elakkanlah sebab benda ni jadi buat kita lambat kaya lah macam tu kan. Okay, seterusnya buat hutang baik sebab hutang baik ni ada juga yang hutang baik untuk tambah harta kita. Contohnya macam hutang rumah, sebab hutang rumah ni dia boleh macam leverage bank macam tu kan. Okay, tinggalkan window shopping. Yang ni macam susah juga kan, kadang-kadang scroll Shopee, benda yang tak perlu pun jadi perlu kan. Yang ni complicated sikit lah, tapi usahakanlah tinggal window shopping dulu. Window shopping kena pergi mall, sekarang dah scroll dah terbeli dah. Okay, next. Okay, saya ambil peluang untuk share emas sebagai aset untuk pelajar. Kenapa emas ni sangat sesuai sebagai jadi aset untuk pelajar? Sebab beli emas ni tak perlu modal yang tinggi. 100 pun dah boleh beli. Contoh kalau kita nak beli aset hartanah, aset rumah, perlu duit yang contoh RM10,000 untuk dah buat down payment kan, perlukan slip gaji. Kalau nak beli tanah kena ada RM100,000, ni kalau cash lah. Tapi kena ada duit sekedepuk lah. Tapi kalau emas ni kita boleh beli sikit-sikit. Okay, serendah 100, boleh beli online dan jual pun online. Kalau kita rasa macam, tapi emas ni simpanan jangka panjang lah kalau rasa nak short term elakkan, tapi emas ni boleh jadi simpanan jangka panjang sebab kenaikan harga dia tu kita tak nampak masa ni, tapi 2-3 tahun, 4-5 tahun kita memang nampak obviously kan. Okay, so kita nak beli emas ni kita tak perlukan slip gaji macam contoh kereta tu yang lebih tinggi. Contoh tanah ke rumah ke tak perlukan slip gaji. Yang tu perlukan slip gaji tapi emas tak perlu. Okay. So student memang sangat sesuai untuk beli aset, emas sebagai aset. Okay.
boleh jual jika perlukan duit, elak tabiat boros. Emas ni boleh elakkan kita tabiat boros berbelanja. Kita akan rasa sayang untuk aset emas ni. Emas ada aura kekayaan, ada aura dia lah, ada aura emas. So bila kita rasa bila kita beli emas, kita rasa macam nak tambah lagi kan. Tu aura dia. Tapi kalau duit, kita ada duit, kita tengok belanja duit banyak, kita rasa nak belanja. Duit banyak dalam bank, nak belanja lah kan. Jadi emas sesuai sebagai forgotten saving. Bila kita beli, kita rasa macam tak ingat-ingat lah. Tak ingatlah benda tu kan. So benda ni ialah tabiat orang kaya kan. Dia akan tambahkan harta kita. Okay, next. Emas sebagai aset untuk pelajar. Kita boleh bayar balik pinjaman PTPTN. Next. Boleh jadi simpanan kecemasan, hantaran perkahwinan, modal miliki aset, modal berniaga, boleh jadi deposit kenderaan pertama. Macam saya buat tadi lah, emas dah bertugas saya buat sebagai bisnes, kukuhkan aset untuk bisnes saya sebagai deposit. Maksudnya saya beli kereta yang second hand tu, lepas tu buat down payment rumah kan. Okay, next. PTPTN dan emas ni salah satu kata idea lah kan. Satu semester dapat 3,500 PTPTN, tukar dan simpan 7% pada emas. Anggaran 1 gram per semester dapat 8 gram. So bila along the time emas akan naik harga, kita boleh jual balik untuk bayar PTPTN. Okay, next. Okay, mungkin ramai orang rasa macam sama je simpan duit dengan emas kan, tapi tak sama sebab duit makin lama makin susut nilai dia. Okay, dinamakan inflasi. Tapi kalau emas makin lama makin naik nilai dia. So kalau kita inflasi ni benda yang paling obvious, macam contoh dulu kalau RM1 boleh beli, contoh 10 kali lipat kan, contoh. Tapi sekarang dah boleh 3 je. Tu salah satu contoh susut nilai. Kita tak nampak benda tu, tapi kita nampak efek-efek dia. Okay, next. So emas juga disebut dalam Al-Quran. InsyaAllah bila kita simpan emas ni ada keberkatan dia sendiri. Fitrah manusia suka emas. Emas tukaran paling bernilai. Emas adalah ganjaran ahli syurga. Emas lambang kekayaan dan kebesaran. Dan emas aset bernilai tinggi dan kemewahan di syurga. Okay, okay, next. Okay, ni salah satu testimoni pelajar di Q. Okay, dia kata saya tahu sendiri pasal public gold ni, tak ada siapa yang tahu. Saya baru mulakan 3 gram dalam gap. Masa tahun pertama semua habis allowance saya, tanpa tinggal 1 sen pun. Tapi lepas belajar pasal pengurusan wang dan emas, financial saya stabil dan saya dah baca banyak buku emas termasuk buku Encik Zul dan Syukur Hashim. Kalau sebelum tahu pasal emas ni, memang boros belanja. Tapi lepas tahu, okay. Okay, next. Dari bujang tak minat emas, dah kahwin baru ada kesedaran best sebenarnya simpan emas ni. Simpan umur 23 tahun sampai sekarang 29 tahun. Konsisten simpan, sekarang 500 gram. Tahu tak 500 gram ni berapa? 100 gram ni dalam 100,000 lebih lah. Okay, mungkin kalau kita nak simpan duit kita rasa macam possible kan, maksudnya macam susah. Tapi kalau dengan emas insya-Allah macam senang je. Kalau senang, lebih senang untuk kita tengok pertambahan, untuk kita simpan sikit-sikit kan. Okay, next. Okay, ni testimoni orang yang beli emas dengan duit. Beli rumah dengan emas. Sorry. Next. Nurul Hidayatul, cash hasil simpan emas. Saya berniaga online. Bila ada duit, beli emas. Kumpul-kumpul dari tahun 2014 hingga 2018, beli tanah hingga siap pinjam rumah. Semuanya cash. Tak mustahil Dengan emas ni kita buat cash, tak perlu loan bank. So terpaksa kaya kan. Okay, next. Okay. Masa saya 5 minit kan? Betul tak? Okay, saya habiskan sikit kalau ada masa lagi. Okay, sempat kot. Okay, mahasiswa. Boleh. Terima kasih. Okay, mahasiswa kukuh kewangan sebelum dan selepas graduasi. Kita utamakan simpanan semaksimum mungkin, sebanyak mungkin. Target 5 angka, seterusnya 6 angka. Mungkin kita rasa tak
possible tapi ajaran Muhammad boleh buat tapi kita try dulu Bila kita letak goal ni, kita mungkin rasa kita nak spend tapi bila kita letak goal, kita rasa nak capai goal tu, okey. Kita seterusnya jauhi hutang jahat. Kalau boleh sebagai belajar ni, kita elakkan dulu hutang sebab hutang akan melambatkan kita untuk jadi kaya, okey. Tambah pendapatan dengan bisnes side income, okey. Tambah ilmu kewangan sebanyak mungkin. Okey, tambah ilmu kewangan ni penting sebab kita takut kita terjebak dengan perkara-perkara yang bukan tak baik, maksudnya macam tak betul. Nanti terjebak dengan scammer ke apa, tak naklah macam tu. Kekayaan ni tak magic dia lambat. Tapi kita kena tahu ilmu dia, okey? Nak capai 100,000 pertama mungkin susah, tapi nak capai 200,000 seterusnya insya-Allah sebab kita dah ada ilmu, okey? Next. Okey. Dalam masa yang sama juga kita sebagai Muslim kita tahulah kan keberkatan letak dengan ibu ayah. So kita harap kita tak tinggallah sedekah, ingat ibu ayah dan adik-beradik, doa dan Al-Quran. So dan memberi sumbangan sebab dalam kita memberi ada keberkatan dia. Allah dah janjikan untuk memberi balik benda yang tapi kita janganlah memberi untuk dapatkan pulangan kan, tapi ada keberkatan dia. Okay, next. Okay, Game of Wealth. Game of Wealth ni ada permainan dia. Okay, next. Jauhi hutang jahat. Mula-mula langkah pertama, jauhi hutang jahat, buat bajet, work hard and smart, banyakkan berkorban, belanja bawah kemampuan. Okay, seterusnya maksimumkan simpanan, kurangkan perbelanjaan. Okay, yang ni yang saya rasa saya highlight hari ni. Okay, so seterusnya baru kita melabur, multiple stream of income. Tapi sebelum melabur tu, settlekan dululah, maksudnya kita fokus dulu step-step yang bawah ni. Okay, next. Smart routine I follow. Okay, next. Okay, smart routine, kurangkan perbelanjaan dengan track pembelanjaan. Kita adakan no spend days. Okay, no spend days ni maksudnya mungkin kita boleh beli makanan kan, tapi benda lain tak boleh beli, ikut keperluan kita. Okay, kenal pasti trigger. Contoh, bila kita buat shopping yang big shopping kan, contoh bila kita boring ke, bila kita rasa frust ke, tiba-tiba kita pergi makan yang besar-besar kan. Kenal pasti trigger. So elakkan benda tu. Okay, maksimumkan simpanan, adakan sinking fund, side income, selalu semak perbelanjaan, gandakan simpanan ni pelaburan. Pelaburan ni saya tak sentuh hari ni, tapi secara basicnya kita kena sabar dan melabur dengan ilmu sebab pelaburan ni dia memerlukan masa juga. Okay, next. Okay, orang kaya akan guna duit untuk buat lebih banyak duit dan jadi lebih kaya. Tapi orang yang tak kaya guna duit untuk nampak kaya. Beza Okay, next. So jaga mindset. Orang biasa akan beli liability, akan rasa bila terima duit nak spend ni, nak spend tu kan. Tapi orang kaya akan fikir jangka panjang dan utamakan aset. Okay, next. Okay, cukup masa saya. Okay, sikit lagi Okay, cadangan Instagram. Ni Instagram saya lah. Okay, seterusnya yang ni pakar kewangan Azizul Aziz Ahmad, Nafisa Amran, boleh follow juga, bagus juga perkongsian mereka. Dan Simple Sum Malaysia pun best juga, The Work Salary Man. Ni mentor saya, Muhammad Zulkifli Syafi'i, boleh follow juga, banyak sangat ilmu kewangan yang korang rasa macam akan terinspirasi lah. Kalau rasa macam lost ke, boleh terus pergi. Sekarang ni ilmu kewangan senang dulu sangat susah, kena beli, kena cari sendiri, buku kewangan pun mahal, tapi sekarang insya-Allah lah senang. InsyaAllah. Okay, next. Okay, soal kewangan. Bila belanja, kekayaan itu masuk ke poket orang lain. Bila menyimpan, kekayaan masuk ke poket sendiri. Sebelum bayar orang lain, bayar diri sendiri dulu. Pakai kewangan cadang sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Okay, cara mudah kayakan diri setiap kali gaji, bayar diri sendiri dulu. Bayar diri sendiri berarti simpan. Bila belanja kita hanya kayakan orang lain. Simpan dalam bentuk emas jika gagal menyimpan dalam bentuk duit. Okay, next. Kita boleh kawal ekonomi negara tapi kita boleh kawal ekonomi kita sendiri. Okay, kita stop salahkan orang lain tapi kita kawal dan urus kewangan kita sendiri. Okay, next.
Okey, video ni boleh pasang ke? Tak pasti dah. Tak boleh. Tapi tak apalah. Okey, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Biarlah. Okey, next. Okey, tadi video tu sebenarnya sedutan Omar dan Hana tengok cerita anak rasa terinspirasi. Baguslah lirik dia. Sebab dia cakap semua harta dan aliran duit keluar masuk kita ni semua akan jadi saksi kita, akan dihisap. Okey? Semua barang, semua benda yang kita beli semua akan jadi saksi kita. So kalau kita beli benda tu untuk benda baik, alhamdulillah lah kan. So belanja sebaiknya rasakan kehadiran malaikat di setiap belanjaan kita. Okey, semua duit ni bukan sia-sia, bukan saja-saja tapi semua bukan saja duit dan semua benda yang dalam kehidupan kita semuanya akan dihisap, betul tak? Okey. Okey, tu je. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tu je. Okey, Alhamdulillah. terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak Puan Aini Sofia di atas satu perkongsian yang sangat mantap. Kalau saya rasa tips ni bukan saja berguna untuk para pelajar tetapi berguna juga untuk diri saya. InsyaAllah. So sebelum kita tutup slot Puan Sofia, saya jumpa satu soalan tadi mungkin tak sempat jawab daripada Puteri Sofia. Ha. Kalau kita beli rumah ni kan, biasanya lepas tu kita sewa dekat orang lain, dia jadi aset ke jadi liability? Dia aset sebab benda tu akan datangkan duit kepada kita. Maksudnya kita akan bayar kepada bank kan, tapi duit yang orang sewa tu kita guna duit tu untuk kita bayar balik. So benda tu aset lah, dia tak guna duit kita. Okey, baik. Harap menjawab. Okey. Kat sini yang saya tengok satu peserta ni lah yang konsisten daripada sejam tadi pun. Terima kasih. Kita Terima kasih dapat. semua. Mungkin ada nak sampaikan sedikit soalan ke? Tak ada. Okey, terima kasih banyak Puan atas pencerahan tentang ilmu kewangan tadi. Moga-moga dengan sedikit kongsian itu dapatlah pelajar-pelajar ini mengambil sedikit ilmu. Walaupun mungkin ada orang ni fikir apa kaitannya ilmu kewangan ni dengan diorang zaman sekarang kan. Sebab diorang ni masih lagi belajar kan. So in case akan datang ni diorang dah nampak dah sikit macam mana cara-cara tips pengurusan kewangan yang betul. Betul tak? Betul, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak sekali lagi Puan Sofia. So anything kalau student nak contact boleh singgah dekat IG tadi Puan Sofia 769. Okay, jazakumullah khairan. Terima kasih. Okay, insyaAllah kita berjumpa lagi di slot yang akan datang. Okay, kepada pelajar-pelajar yang lain, insyaAllah kita akan teruskan slot yang kedua pada 11.30 pagi. So, kepada pelajar yang masih belum breakfast ataupun sarapan, mungkin boleh makan dulu lah. InsyaAllah kita akan teruskan program 11.30. Sebelum tu, diminta untuk isi link kehadiran di bahagian komen untuk slot yang pertama. InsyaAllah kita berjumpa 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.